Okey, siapa yang nak masuk ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Arif Zikri. Terima kasih. Selamat malam bang. Selamat malam. Syahid and Umi. Salam bang. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang sudah masuk. Mizan. Waalaikumsalam. Baru live ke? Saya baru je tekan butang live ni. Topik abang hari ni. Topik saya topik any topik yang berkaitan dengan ekonomi lah. Okey. Kita sembang-sembang sikit. Kalau ada apa-apa pertanyaan ke Waalaikumsalam bang KZ. Okay, terima kasih KZ. Hai abang, hai. Tengah layan video tik-tik awal bos tapi dapat invite. Oh, terima kasih nobody. Sembang apa hari ni? Tak ada apa-apa lah, kita sembang kosong je. Kita sembang apakah yang berita-berita panas lah mengenai ekonomi yang berlaku pada hari ni. Guys, ada satu berita ni, saya terbaca lah berita ni pada, actually bukan pada hari ni lah, pada 21 Jun. Syahri Samad korang ingat kan Syahri Samad? Syahri Samad cadang Anwar bubar Menteri Ekonomi. Maksudnya dia cadang Anwar bubarkan jawatan Menteri Ekonomi, yang macam kita faham lah, yang dipegang oleh Rafizi Ramli sekarang ni. Abang saya banyak buku baca banyak buku banyak akan tetapi Menteri dah cakap OPR naik sampai Menteri cakap OPR naik sampai 5%. Menteri mana tu? Sekejap, saya pin awak punya ni. Ali MPV. Menteri cakap OPR naik sampai 5%. Betul ke kau ni? Q. Terima kasih Q. Betul ke guys? Ada menteri cakap naik OPR sampai 5%? Siapa cakap? Menteri mana? Jangan main-main tau. Nanti benda tu jadi fitnah. Silap baca berita negara lain kot. Menteri cakap rakyat lebih berpuas hati prestasi 6 bulan ni. Oh ya ke? Baru-baru ni salam bang. Waalaikumsalam. Komen sikit bab kaitan mutual fund dengan indeks BSKL yang masih menurun. Saya kurang pakar bab tu. Minta maaf, saya tak boleh komen Bang, nak tanya pandangan abang berkenaan BlackRock apply spot trade BATC. If 4% pun dah ekstrim. Ya, 4% pun guys, 4% pun OPR dia dah ekstrim guys saya tak rasa lah sampai 4%. 4% tu dah gila lah. Kan, dah gila lah. Dia tak boleh lah guys. Kita jangan buat berita palsu lah. Actually tak betul tu. 5% tu kira dah tahap gila lah. Bang, komen sikit pasal politik Kelantan. Saya bukan pakar politik lah. Sikit-sikit sembang politik boleh lah kan. Kalau nak pergi dalam lagi tak boleh lah. Rasa pasal statement Ahmad Mazlan tu hari tu dia tak boleh guys OPR tak boleh sampai ke 5%. It's not possible lah. It's not possible. Saya tak tahu tahun depan ke macam mana. But for this year dia tak mungkin lah. But for this year tak mungkin. Tak mungkin dia akan sampai 5%. Dia 5%, dia paling tinggi pun dia akan sampai dalam 3.25 je lah. Dia tak boleh sampai 5%. Kata B40 terkesan. Betul bang, Ahmad Mazlan bagi tahu. Ya ke Ahmad Mazlan cakap kau ni? Sekejap Okay, sementara tu saya promote lah buku saya. Siapa nak beli boleh nanti tak promote TikTok marah pula. Okay, siapa nak beli boleh guys, dekat saya punya tu. Kau aku tengok kau Ahmad Mazlan tak cakap. Siap kau Sekejap Oh, dia kata ni yang 5% tu jika kerajaan tambat ringgit. Dia bukan naikkan 5%. Korang janganlah salah faham. Ahmad Mazlan tu dia cakap kalau kerajaan menambat ringgit, dia akan pergi ke tahap 5% sehingga 5.25%. Itu dia cakap kalau dia tambat ringgit tu. Kita tak tambat kan. Cuma kenyataan Ahmad Mazlan tu, dia, saya rasa lah dia, ni pandangan saya lah kepada sesiapa yang penyokong Ahmad Mazlan. Jangan marah lah ni kita buat ekonomi. Boleh tak guys saya ulas sikit pasal kenyataan Ahmad Mazlan tu. Kalau sesiapa penyokong Ahmad Mazlan ni jangan marah, jangan kecil hati lah Boleh tak guys saya ulas sikit kenyataan Ahmad Mazlan tu. Hari tu saya
Saya dah buat satu video tu kan. Tapi benda tu sikit je guys. Ada lagi benda yang saya rasa perlu diperbetulkan. Bukan apa guys, saya rasa lah, saya fikir lah, saya minta maaf lah kalau saya salah. Saya rasa Ahmad Maslan ni dia pemahaman dia terhadap tambatan ringgit tu pun kurang. Kalau saya tengok daripada bacaan saya lah, cara dia explain tu actually kurang tu. Mungkin dia pun tak berapa faham sangat tu. Apa ni? Pasal tambatan ringgit tu. Dia kata guys, alangkan OPR 3%, apa ni? Dia kata kalau saya dah tengok dia punya apa ni? Dia punya video tu kan guys, dia punya video tu saya dah tengok. Dia cakap dekat video tu, contohnya kalau kata kita tambah ringgit pada 3.8, OPR akan naik kepada 5.25%. Itu pada saya tak tepat guys, itu tak boleh. Sebab tak mungkin kita tambah ringgit pada 3.8, tak mungkin kita akan ikut 5.25%. Pada saya itu adalah satu perkara yang saya rasa kurang tepat lah. Kurang tepat. So next time Ahmad Maslan kalau nak bercakap pasal OPR tu, saya cadangkan dia buat kajian sikit lah. Dia buat kajian sikit. Dia study dululah kan. Barulah dapat TikTok Nazri good. Oh, terima kasih. Salam bang. Waalaikumsalam bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Firdaura Jasid. Firdaus. Terima kasih Firdaus masuk. Salam bang, duit dalam tabung haji kita masih bagus ke? Okey, pada saya okey je. Tak berada di tahap kritikal. Inflation US masih tinggi ke? Okay guys, inflation US, adakah inflation US ni masih berada dekat tahap yang tinggi? Boleh tak you all komen dekat situ? Sebelum ni Federal Reserve Chairman Jerome Powell ada mengatakan bahawa we have long way to go. Maksudnya dia masih lagi long way to go untuk menurunkan inflasi dekat US ni. Adakah inflasi dekat US masih di tahap bahaya, tinggi ataupun macam mana? Mizan 4%. Ya, 4%. Tapi adakah 4% tu masih di tahap yang tinggi? Apa pandangan Never Trust pakai ekonomi yang pakai cap? Okay guys, cap ni saya akan keluarkan mungkin dalam 2-3 hari lagi. Mungkin dalam 2-3 hari lagi saya akan masukkan dekat saya punya TikTok shop lah. Mungkin dalam 30 biji je macam tu. Sampai cepat dia dapat. 30 limited. Sampai cepat dia dapat. Nanti jangan tanya saya, bang mana bang, barang dah tak ada lah. Saya beritahu awal. Mungkin Fed yang kontrol dunia, OPR kekal akan naik. Okey. Itu nanti saya komen kemudian. So dalam 2-3 hari lagi saya akan masukkan dekat saya punya shop. Sampai cepat dia dapat lah. Tapi saya akan announce. You all tengok lah shop saya. Okay guys, berbalik pada 4% tadi, kadar inflasi dekat US. 4% tu sebenarnya masih agak tinggi. Dia masih tinggi lagi guys, 4%. Dan dia nak turunkan kepada dia punya target, iaitu 2%. So maksudnya kalau selagi tak capai 2% tu, kebarangkalian untuk dia terus naikkan dia punya kadar faedah tetap akan ada. Dia akan tetap naik. Dan sekarang ni dia cuma rehat sekejap je. Dia cuma pause sekejap je. Tapi dalam masa tahun ni, sampai penghujung tahun ni, dalam bulan 12 macam tu, terima kasih John bagi saya gift. Dalam masa bulan 12 macam tu, dia akan naikkan sekurang-kurangnya paling sikit 2 kali lagi. 2 kali lagi. Okay, 2 kali lagi dia akan naikkan. Dan dekat situ akan memberikan tekanan lah pada ringgit. Moon, terima kasih. Setiap kali dia naikkan kadar faedah tu, ringgit akan tertekan lah. Ringgit akan ditekan. Okay, itu tengoklah keadaannya macam mana guys. Tapi saya rasa kalau dia naikkan, kalau Bank Negara naikkan OPR tu sampai maksimum 3.25 je lah. Nur, terima kasih Nur. DTN 59, terima kasih. Kalau OPR kalau OPR guys naik daripada lebih daripada 3.25% ni, bahaya guys. Guys, lagi satu, Syahri Samad, Zaidi, terima kasih. Syahri Samad, veteran UMNO, menasihatkan Perdana Menteri agar membubarkan Kementerian Ekonomi yang diterajui Rafizi Ramli. Korang setuju ataupun tidak?
Adakah korang setuju Kementerian Ekonomi yang diteroji Rafizi Ramli adakah patut dibubar ataupun tidak? Dan hujah Syarif Samad ni dia cakap dulu Azmin Ali pegang jawatan tu pun tak berkesan juga. Okay. Jadi dia cakap patut dibubar sahajalah jawatan Kementerian Ekonomi. You rasa setuju ataupun tidak? Setuju ataupun tidak? Patut sangat bubar. Okay guys, ni pandangan saya secara jujur secara jujur jangan marah lah, ni pandangan saya je lah. Pada saya, Economic Ministry ni dia redundant. Itu pandangan saya lah. Dia redundant. Saya tak rasa patut ada Economic Ministry. Saya rasa Economic Ministry tu dia redundant dan patut diserapkan di bawah Kementerian Kewangan, Ministry of Finance. Itu pada saya lah. Pada saya dia redundant. Okay. Pada saya lah, itu just saya punya pandangan peribadi lah. Pada saya kalau Perdana Menteri dia appoint orang cakap atau apa, Menteri Kewangan kedua, Menteri Kewangan kedua macam dulu lah, itu lebih efektif lah pada saya. Pada saya Menteri Ekonomi is not that crucial lah pada pandangan saya lah. Tapi jangan marah lah penyokong-penyokong Rafizi Ramli, jangan marah lah pada saya dia redundant. Tesla masuk Malaysia sebab kerja Azmin Ali ke? Betul ke? Saya tak pasti. Itu isu politikal lah, mungkin lah. Tapi pada saya just my thoughts lah, is something redundant lah. Salam bang, apa terjadi dengan ringgit? Ringgit sekarang ni berhadapan dengan tekanan lah, biasalah. Ringgit berhadapan dengan tekanan dan dia akan terus berhadapan dengan tekanan. Dan juga 2 hari lepas ada beberapa pakar-pakar ekonomi, kalau you baca berita lah, dia senaraikan kenapa ringgit tu berhadapan dengan tekanan lah. Ringgit tu melemah, ada dia senaraikan sebab-sebabnya. Antaranya adalah sebab China punya ekonomi ni tak begitu strong. Malaysia punya trade dia sangat bergantung kepada negara China, dan China pun ekonomi dia masih belum recover sepenuhnya. Jadi kita punya ekspor tu tidak strong. Itu menyebabkan kita punya ringgit lemah lah. Yang kedua pula adalah disebabkan oleh, terima kasih siapa yang bagi gift tadi. Tak sempat. Raymond Red, dia ada 6 sebab Raymond Red ni dia baca berita lah. Okay. Jadi dia bagi 6 sebab lah. You all boleh baca berita tu. Antaranya adalah disebabkan oleh China kan. Lepas tu of course lah US lah. Lepas tu adalah bagi beberapa sebab-sebab yang diberikan. Apa sudah jadi dengan Majlis Tindakan Ekonomi Negara? Saya tak pasti apa jadi, sebab saya tak berada dekat dalam tu. Kalau saya dekat dalam tu, saya boleh cerita. Adakah recession mula menunjukkan kesan ekstrim? Dalam dekat dunia ni ada beberapa negara lah yang dah masuk ke dalam kemelisitan ekonomi lah. Macam kita tengok macam New Zealand, macam kita tengok contohnya macam dekat Eurozone dan juga UK pun dia CPCP masih belum masuk, tapi ada kemungkinan dia akan masuk juga. Jadi dekat Malaysia kita masih lagi, kita punya pertumbuhan quarterly growth kita masih positif. Tapi ekonomi dunia sekarang ni ada beberapa negara yang berhadapan dengan masalah kemelisitan lah. Tapi kalau kita kaji lah kan, kenapa kebanyakan dunia negara-negara yang berhadapan dengan kemelisitan ni, dia orang punya persamaan satu je guys. You rasa kenapa? Apa punca utama negara-negara yang dah masuk ke dalam kemelisitan ni? Apa punca utama dia orang masuk ke kemelisitan? Spekulator dalam ekonomi merujuk kepada siapa? Okay, spekulator ni adalah orang yang trade dalam forex lah, orang yang berniaga duit. Dia dia pegang sesuatu mata wang tu untuk dia mendapatkan keuntungan lah. Itu kita panggil sebagai spekulator lah. Dia kalau kata macam orang main forex lah. Dia itu kalau dalam konteks spekulator, dalam konteks yang dirujuk biasalah dalam ekonomi ni, dia panggil hedge funds lah, hedge fund. Jangan mimpi harga turun, RM akan jatuh to range 48 1 USD. Mungkin. Okay guys, sebenarnya kalau you all tengok kebanyakan negara-negara yang dah masuk ke dalam kemelisitan ni, dia orang ada satu persamaan sebenarnya. Kenapa dia orang masuk ke dalam kemelisitan adalah disebabkan oleh kadar inflasi yang tidak mampu dikawal. Kadar inflasi dia orang tinggi.
You tengoklah mana-mana negara yang dah masuk ke dalam Malaysia. Contohnya macam yang terbaik adalah Jerman lah. Jerman, Eurozone, dia orang berhadapan dengan kadar inflasi yang tinggi lah. Dekat Germany of course lah, kadar harga tenaga dia sangat tinggi. Jadi guys, sebenarnya inflation ni kita tak boleh buat main-main. Kalau inflation tu dia akan menyebabkan kuasa beli rakyat dalam negara dia jatuh. Dan bila rakyat dia tak nak kuasa beli dia jatuh, dia kurang berbelanja dalam ekonomi, jadi dia akan menyebabkan kemelesetan lah. Sebab itulah kalau negara kita ni kita nak contohnya kita nak walaupun kita dalam keadaan di mana kita nak tarik subsidi, kita nak buat rationalisation subsidi, benda tu of course lah bagus. Tapi kita kena hati-hati dengan inflation tu. Kita jangan bermain-main dengan inflation. Sebab before this of course kita ada senjata, kita ada OPR untuk kita turunkan inflation tu. Tapi kalaulah contohnya kan, OPR tu you bayangkan OPR tu dah sampai ke tahap 3%, 3.25%, tapi kita tiba-tiba kita punya inflation spike. Kita punya inflation tiba-tiba naik. Kita nak gunakan senjata apa lagi guys untuk turunkan balik inflation tu? Kita nak gunakan senjata apa? Kita dah tak ada monetary policy dah untuk turunkan balik inflation tu. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu saya cakap dalam video saya, dalam VTT saya, bahawa one of the things yang menjadi dilema terhebat bagi kerajaan sekarang ni adalah untuk merasionalisasikan subsidi. Itu adalah cabaran. Antara pada saya lah, ini adalah cabaran terberat. Of course kalau kita tengok PMX selalu bercakap pasal tata kelola. Saya tak nafikan tata kelola tu bagus. Kita fokus kat situ, kita baiki bocoran dan sebagainya. Tapi inflation ni kita jangan main-main juga. Sebab ada negara yang sekarang ni dah masuk ke dalam kemelesetan disebabkan oleh inflation. Jadi kalau kata kita punya defense, sistem pertahanan kita sebelum ni adalah OPR. Sebab setiap kali kalau inflation naik, kita naikkan OPR. Inflation naik, inflation naik je kita naikkan OPR. Untuk kita fight inflation tu kita gunakan OPR. Tapi kalaulah OPR tu dah naik sampai 3%, 3.5%, kita nak gunakan apa lagi? Takkanlah kita nak terus naikkan OPR untuk fight inflation tu? Tak boleh. Kalau kita naikkan OPR lagi sekali dalam keadaan yang mana kita nak fight inflation, kita punya negara akan terjerumus ke dalam kemelesetan. Trust me. Kita punya negara akan terjerumus ke dalam kemelesetan. Kalau kita terus naikkan OPR tu, kalau kita terus fight inflation dengan cara naikkan OPR, kita punya ekonomi akan terjerumus ke dalam kemelesetan. Percayalah cakap saya. Sebab apa? Orang dah tak ada kuasa beli dah. Okay, orang yang sepatutnya bayar ansuran bulanan bank dah tak mampu nak bayar. Kalau dia dah tak mampu nak bayar ansuran bank, dia nak berbelanja macam mana? Kan? Lepas tu ramai pula orang yang dikategorikan sebagai bankrupt. Azlich Print, terima kasih. Macam itulah guys. Kita kena berhati-hati dalam keadaan walaupun kita tahulah bajet defisit kerajaan ni perlu dibendung. Dan salah satu yang saya cakap tadilah dalam video yang saya lepaskan tadi siang, pasal Rafizi Ramli punya cadangan untuk membentras Alibaba punya skim. Budaya Amirullah, terima kasih bagi saya gift. Membendung budaya Alibaba. Budaya Alibaba ni budaya yang merosakkan negara kita guys. Setelah berkurun-kurun lama, dia merosakkan negara kita sebenarnya. Dan sebenarnya dia adalah antara penyebab dan juga penyumbang ke dalam kita punya defisit. Dia adalah penyumbang kita punya defisit. Kalau kita tak fight budaya Alibaba ni, terima kasih bagi saya gift siapa kalau kita tak fight budaya Alibaba ni, dalam ekonomi kita hancur guys kita. Semakin banyaklah bocoran yang berlaku, semakin overpriced lah government punya expenses yang patut kerajaan bayar. Laptop, beli laptop dengan harga 4,000, itu yang laptop harga boleh cecah 30,000, itu disebabkan Alibaba lah tu. Kita punya procurement dalam military, ketenteraan antara yang paling sensitif lah sekali kan. Itu disebabkan Alibaba lah tu sebenarnya. Kalau kita tak fight dan bendung Alibaba ni, habis guys dalam ekonomi kita. That's why itu adalah satu langkah yang kita patut setujulah. Tapi bila saya, terima kasih don't listen, tapi bila saya post video tadi tu pun ada orang marah juga. Saya tak boleh faham. Dia marah saya juga. Hari tu saya ada post pasal gaji. Siapa tengok gaji? Gaji seorang CEO top management dekat Malaysia ni, gaji dia sampai 4.2 juta. Siapa tengok video tu?
Siapa tengok video tu guys? Okay guys, terima kasih guys. Bantu saya untuk naikkan likes tu kepada 20k, boleh tak guys? Ada seorang CEO ni dekat GLC lah, dia punya gaji dia 4.2 juta guys korang tengok video tu dah tak ada. Kan? So that's why video-video saya yang sensitif ni, korang kena tengok cepat-cepat. Korang kena tengok cepat-cepat. Korang kena share cepat-cepat. Kadang-kadang ada setengah video tu dia sensitif, dia disekat. Kan? Korang kena tengok balik video tu. Guys, korang bayangkan kalau gaji 4.2 juta, satu bulan gaji dia 350,000, bekerja dekat JLC, kau rasa logik tak? Kan? Itu susah guys, kan? Susah lah nak cakap macam mana. Itu pun ada orang marah agak. Aku cakap pasal tu, orang marah. Tak apalah, nak macam mana kan. Okay je. Sapura 200k sehari. Ya ke Sapura 200k sehari Apa jadi pada Sapura guys? Apa jadi pada Sapura? Kan? Dia bukan apalah, pada pandangan saya lah. Of course lah, setengah JLC tu dia ada revenue yang tinggi. Kita tak nafikan lah, ada setengah JLC tu memang dia buat untung, memang dia buat duit guys. Tapi korang kena ingat juga dia buat duit kenapa? Sebab dia monopoli lah. Kan? Cuma pada saya lah, all of the JLCs ni dia kena ada wage cap lah. Dia kena ada cap terhadap gaji dia lah. Dia kena cap. Maksudnya dia ada paras gaji cap yang paling tinggi dia boleh pergi berapa. Kemudian macam tu kalau ikut performance berapa, paling dia kena cap lah gaji tu. Wage tu dia kena cap. Pada saya lah. Najib suruh bail out Sapura sampai 8 bilion lah tu. Bang, komen pasal Bitcoin tengah naik rancak ni. Okey, siapa beli Bitcoin sekarang ni? Siapa korang yang sekarang ni tengah melabur gila-gila dekat Bitcoin? Tadi last time saya tengok chat pagi. Sekejap saya tengok apa yang berlaku. Ui, Bitcoin sekarang naik 142k. Sekejap saya tengok satu bulan. Okay. Alright. Bitcoin sekarang naik 142k weh. Sekejap saya tengok satu lagi indikator. Kalau Bitcoin kita tengok ni. Okay. Tapi Bitcoin ni kalau korang melabur kat sini, korang kena ni lah, take the risk lah. Dalam masa satu bulan daripada 123k dia boleh naik kepada 142k. Okay, not bad. Okay. Cuma korang kena ni lah, apa ni, korang kena apa ni, take the risk lah Bitcoin ni. Sebab kita tak tahulah dalam keadaan market sekarang ni kan, dia sangat volatile. Kalau korang tanya aku pun, saya tak tahu dia punya direction pergi mana. Mungkin korang boleh tanya pakar kripto lah. Tapi pada saya, you still have to be very careful lah. Tapi kalau kita tengok dalam masa 6 bulan ataupun dalam masa 1 tahun, dia punya harga dia uptrend guys. Kalau korang tengok dia daripada 73k, dia sekarang dah naik kepada 142k. Adakah ini menunjukkan bahawa pasaran kripto akan sudah masuk ke dalam arena bullish lagi? Adakah pasaran kripto sudah menjadi bullish kembali ke macam mana? Adakah dia akan menjadi bullish lagi ke macam mana guys? Sebab kalau kita tengok dalam masa 1 tahun dia naik guys. Sebab sekarang ni dia naik ni sejak daripada Disember 2022. Dia mencapai peak dia sekitar Oktober 2021. Kemudian dia jadi bearish. Kemudian dia punya lowest point dia pada 30 Disember 2022, pada paras 72k. Kemudian sekarang dia dah naik paras 142k. Adakah dia berpotensi untuk naik ke paras 256k lagi? Kalau kita tengok sekarang ni dia dalam trend bullish. Adakah dia akan bullish guys? So korang berhati-hatilah. SEC nak approve ETF Bitcoin. Okay.
Baca buku Freakonomics. Adakah dia akan masuk trend bullish? Saya tak tahulah direction dia macam mana. Tapi saya ni adalah sejenis hodler. Saya tak kisah. Tunggu. Sebab tapi pada saya lah, cryptocurrency ni is always the game for whales lah. Kita ni hanya sebagai seorang pencacai. Pencacai. Dia adalah the game of whale lah. Kalau whale dia, kita ni ikut kecil-kecil je lah kan. Kalau whale dia tekan butang tu, parah kita. Kan. BlackRock Mastermind, ya. Perlu ke kerajaan hapuskan subsidi? Okay guys, perlu ke kerajaan hapuskan subsidi? Adakah perlu kerajaan menghapuskan subsidi guys? Betul pencacai. Kita ni cuma level-level pencacai guys, kan. Kalau untung kita makan lah sikit kan. Okay guys, perlu ke kerajaan menghapuskan subsidi? Perlu ke? Korang rasa perlu ke? Cuba kita bincangkan benda ni guys. Sekarang tak perlu dulu, okay? Kalau hapus subsidi OPRNet lagi, janganlah rakyat tak boleh survive. Tak perlu hapuskan subsidi, adakan GST. Perlu ada jika tiada kemiskinan. Bang, kenapa Japan masih tak naikkan interest rate? Okay guys, sebenarnya guys macam ni lah. Pada saya kan, sebenarnya subsidi perlu ada. Dia perlu ada. Dia mesti ada dalam ekonomi kita. Cuma isu subsidi ni adalah dia punya objektif dia tersasar. Itu dia punya isu pasal subsidi. Sebab bila kerajaan memperuntukkan subsidi tu objektif dia adalah untuk membantu orang-orang yang susah. Takkanlah kita nak bagi subsidi kepada orang yang bergaji 4.2 juta. Betul tak guys? Tapi kalau orang yang bergaji 350,000 sebulan, korang rasa dia perlukan subsidi ke? Dia tak perlu. Tapi orang yang bergaji 1,500 sebulan, perlukan subsidi tak? Perlu. Berapa ramai orang yang bergaji 1,500 sebulan dekat dalam negara kita? Sebenarnya that's why pada saya subsidi perlu. Cuma isu subsidi ni adalah dia sebab dia diberikan dalam bentuk dalam bentuk bulk. Bulk ni maksudnya semua dapat. Bagi subsidi semua dapat. Jadi boleh dikatakan lah, yang kerajaan bagi subsidi ni maksudnya orang-orang yang termasuk bergaji 350,000 sebulan pun dapat subsidi juga. Korang rasa boleh tak? Logik tak benda tu? Of course tak logik. Jadi subsidi tu memang perlu dirasionalisasikan dan distrukturkan semula untuk diberi kepada orang yang berpendapatan rendah. Orang yang berpendapatan rendah mesti diberi subsidi, mesti kena bagi subsidi. Tapi orang yang berpendapatan tinggi, yang macam contohnya gaji 300k sebulan, 100k sebulan, tak payahlah bagi subsidi. Dan itu isu dia sekarang ni adalah macam mana kerajaan nak merasionalisasikan subsidi ni. Pada saya subsidi tak boleh dihapuskan sampai zero. Dia perlu dikekalkan dalam ekonomi. Cuma dia perlu distrukturkan semula, dia perlu dirasionalisasikan semula. Itulah yang sepatutnya. Okay. Dia perlu kekal. Dia tidak boleh dihapuskan 100%. Mekanism, that's why mekanism, kalaulah mekanism tu senang, dah dibuat dah sampai sekarang ni. Sebab mekanism tu agak kompleks lah sekarang ni, masih tertangguh. Mekanism untuk tarif elektrik boleh dilaksanakan. Sebab tarif elektrik ni yang kontrol cuma satu saja, iaitu TNB. Dan daripada kajian, dia dah kaji dah. Okay, orang yang kaya T20 ni pakai elektrik sampai berapa kilowatt. Orang yang berpendapatan sederhana sampai berapa kilowatt. Orang yang berpendapatan rendah sampai berapa kilowatt. Jadi untuk sampai katalah bila dia melepasi paras kilowatt yang tertentu, subsidi dia dah tak ada. Boleh dibuat. Electricity tarif boleh dibuat. Dan pada saya antara electricity tarif, antara subsidi yang paling mudah, yang paling praktikal sekali untuk dilaksanakan dalam masa terdekat adalah elektrik. Itu nombor satu. Elektrik tak ada masalah. Yang menjadi isu adalah petrol. Petrol dia ada isu. Petrol ni kat mana, macam mana mekanisme dia?
Ada orang cakap macam tu, macam ni, macam tu, mudah saja. Okey, kalau mudah kenapa tak buat sampai sekarang? Sebenarnya untuk bagi petrol punya subsidi bersasar ni, benda ni dah bertahun-tahun guys, lamanya dah. Semenjak zaman Datuk Seri Najib lagi dah ada. That's why pada zaman Datuk Seri Najib tu, dia memberikan cash rebate. Maksudnya dia bagi cash rebate. Dia bagi cash rebate tu, kalau you baca baliklah sejarah BRIM ni kan, daripada dia punya perjalanan BRIM, sebenarnya one of the reason kenapa cash rebate tu diberi ialah sebab kerajaan nak menstrukturkan subsidi petrol pada masa tu. So dia bagilah cash rebate pada orang. Tapi akan tetapi bila dah pentadbiran dah berubah macam tu, dah of course lah tak jadilah benda tu kan. Jadi sekarang ni mekanisme untuk memberikan subsidi petrol tu macam mana? Adakah dia pakai kad ke? Adakah dia pakai apa ke? Kalau kita tengok kerajaan pun sampai sekarang dia tak umum macam mana nak buat. Kalau kita tengok contohnya macam masa Tengku Zafrul jadi Menteri Kewangan yang lepas pada tahun lepas, dia dah cakap dah. Dia kata kerajaan akan menggunakan sistem kad elektronik ke apa untuk mekanisme. Tapi sampai sekarang ni tak jalan pun. Tak buat pun sampai sekarang ni. So kalau kita tengok sampai ke hari ni pun kerajaan masih tak umumkan lagi mekanisme ada apa. Masih tak umumkan lagi mekanisme petrol tu apa. Tak umumkan lagi. Jadi cuma last time PM cakap, dia kata kita ada satu tim khas untuk buat kerja ni pada masa sekarang ni, tapi mekanisme ada apa kita pun tak tahu. Cuma lagi satu guys, bila kata kerajaan dah pilih mekanisme tu, bukannya dia boleh buat terus buat, tak. Dia kena test dulu. Dia kena ada pilot project dulu. Kan, dia kena test dulu. Dan bila dia test tu, barulah dia tahu dia punya kelemahan tu dekat mana. Kan, itu pun makan masa at least 6 bulan. So saya tak tahu lah. Itu kita cuma tunggu dan lihat je. Lepas tu lagi satu, subsidi minyak dan telur. Subsidi apa ni? Ayam dan telur. Itu lagi satu hal. Itu lagi satu hal. Lagi satu hal subsidi ayam dan telur tu. Okey. Jadi apa ni, subsidi ayam dan telur ni, kalau kata kita tak dapat stabilkan supply dia, memang kalau kata kerajaan tarik, by that time kerajaan tarik memang habis lah. Memang harga ayam dan telur akan naik lah, for sure punya. So benda ni kena buat berhati-hatilah. Dan every time kerajaan sentuh subsidi ni, every time the government touch on subsidinya, kita kena tahu impact dia kepada inflation macam mana. Memang inflation akan diberi akan kena kesan. Walaupun kita tarik subsidi ke atas daripada golongan T20 pun, kita kena berhati-hati dalam bab tu sebenarnya. Okay. Tarik subsidi minyak banyak kesan domino. Betul. Sebenarnya guys, sebenarnya jap saya nak pin lah dia punya komen ni. Okay. Faiz Syarian. Betul. Sebenarnya subsidi minyak ni dia banyak domino effect. Dia ada chain effect ataupun domino effect. Kata orang, okay, tak apalah kita apa ni, tarik subsidi dekat golongan T20. Kan T20 kita tak tahu lagi lah macam mana apa ni, dia punya mekanisme tu macam mana. Tarik subsidi daripada golongan T20 yang pakai kereta apa, BMW, Mercedes. Tapi kereta-kereta tu diregister dekat bawah siapa guys? Bawah company. Jadi kereta tu diregisterkan di bawah company. Kalau katalah, okay, dia naikkan subsidi, dia tarik subsidi, jadi kos yang ditanggung oleh company tu naik ataupun tidak? Naik ataupun tidak? Kalau pada saya naik lah. Kan, jadi kalau kos company tu naik, adakah kos tu akan dipindah kepada harga barang ataupun tidak? Kan? Itu sama-sama kita fikirlah. Muhammad, terima kasih. Itu sama-sama kita kena fikirlah sama-sama. GST perlu diperkenalkan semula, setuju atau tidak? Sekejap, AJ. Guys, kalau saya tak sempat baca you all punya komen, jangan marah guys teruskan komen dekat situ. Mungkin saya akan pick up you punya komen lah saya pun tak dapat nak baca semua komen kan. Saya pun tak dapat nak jawab semua soalan, tapi yang saya sempat jawab, saya jawab lah. GST perlu diperkenalkan semula, setuju ataupun tidak? Okay, saya nak jawab soalan ni. Setuju. Saya setuju. GST perlu diperkenalkan semula. By hook or by crook, kita kena perkenalkan GST balik. Okay, it's just
saya percayalah GST ni akan diperkenalkan sebelum tempoh kerajaan yang ada ni habis. So dalam masa 4 tahun akan datang, kita akan nampak kembali lah sinar-sinar GST tu pada saya lah. Dan sekarang ni pun ramai pakar ekonomi dah cakap kan, kerajaan patut ambil balik, laksanakan balik GST. Cuma isu dia sekarang ni mungkin dari segi persen dia tu berapa persen nakah kerajaan nak kenakan GST tu. Itu persen dari segi persen tu memang still satu isu lah. Okay. Dan kepada saya lah, one of the biggest mistake lah yang kita buat ialah menarik balik GST bila dah dilaksanakan. Itu adalah one of the biggest mistake yang previous administration buat. Apabila menarik kembali GST tu, itu adalah one of the biggest mistake. Dan kalau kita buat kajian economic loss, saya rasa memang berbilion lah. Industri telah rugi. Bukan saja industri rugi, tapi kerajaan pun rugi disebabkan penarikan semula GST itu kepada SST. Cuma tak ada je kajian yang dibuat berapakah kerugian yang kita alami akibat daripada penarikan GST tu. Kalaulah saya calon PhD, saya buat research PhD kan, saya nak buat kajian tu. Daripada kita tarik GST tu kepada SST tu, berapakah total economic loss yang kita hadapi? Kalau saya calon PhD, saya nak buat kajian tu. Okay. GST is the most efficient tax. Inflasi dah 28, OPR naik lagi tak bos? Taklah. OPR saya rasa tak naik lagi lah. Dia akan kekal pada paras 3%. Kalau naik pun pada 3.5% sahaja. Itu paling maksimum lah. Abang ambil ekonomi apa kat UM? Saya ambil bahagian, saya tak tahulah sekarang ni dia bagi-bagikan ekonomi tu macam mana. Tapi masa tu saya ambil ekonomi analisa, analytical economics. Ekonomi ni kan dia ada banyak aliran kan. Ada ekonomi pembangunan, ada ekonomi, ada statistik, lagi satu ekonomi gunaan, applied economics, apa lagi saya dah lupa lah. Tapi saya ambil yang analytical economics, bahagian analytical economics. Buatlah bang, lepas tu hempuk tesis tu tekak. Jangan macam tu kan, janganlah macam tu. Ingat ekonomi rumah tangga? Oh tidak, janganlah sampai hempuk. Betul tu Sakinah kata, janganlah sampai hempuk-hempuk. Kita ni berbicara daripada perspektif yang ilmiah lah. Okay. Okay guys, saya terpaksa end live. Buat masa sekarang ni macam itulah. Buat masa sekarang ni saya cuba untuk live 2 hari sekali. Okay. So, tapi dan saya live pun dalam masa-masa macam ni lah, pukul 11 macam tu. Saya akan cuba 2 hari sekali lah buat setakat ni. Itu yang saya mampu buat. InsyaAllah kalau kata korang support saya banyak-banyak, saya akan cuba live setiap hari lah. Tapi buat masa ni, terima kasih bagi saya gift tadi. Buat masa ni saya cuma boleh buat 2 hari sekali. Okay. So mungkin besok tak live. Mungkin Sakinah terima kasih, mungkin lagi 1 hari akan live lah. Okay. Tapi kalau korang support saya akan cuba live hari-hari. Okay. Okay guys, terima kasih banyak-banyak siapa saya bagi saya gift tadi. Kepada you all yang tanya soalan, saya tak dapat nak baca, tak sempat nak jawab soalan. Saya minta maaf banyak-banyak. Okay, saya minta maaf banyak-banyak. Saya jawablah setakat yang saya mampu. Okay. Nanti jumpa lagi saya lah dalam live show yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa semua lagi. Okay, bye.